Baik, salam sejahtera murid-murid. Jadi pada malam ini kita bersambung dengan topik fokus kita yang berikutnya, iaitu Malaysia dalam Commonwealth. Okay, Malaysia adalah selepas kita merdeka dan selepas pembentukan Malaysia, negara kita ada terlibat dalam pelbagai pertubuhan antarabangsa dan juga serantau. Okay. Jadi ini adalah sebahagian daripada dasar luar negara kita, iaitu untuk menjaga hubungan kita, menjalin hubungan yang baik dengan negara lain. Okay, jadi antaranya kita terlibat dalam sebuah pertubuhan. Pertubuhan itu adalah seperti persatuan lah. Seperti di sekolah, kita semua murid juga kita adalah wajib terlibat dalam persatuan. Okay. Hal ini kerana kita bukan sahaja murid-murid bukan sahaja boleh bergaul dengan murid daripada kelas sendiri, dia juga boleh berkawan, berkenalan, okay, dan mungkin dapat mengeratkan hubungan dengan murid-murid daripada tingkatan lain, daripada kelas-kelas lain. Jadi yang ada minat yang sama. Jadi dalam uh, pelibatan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa, kebanyakannya juga dia melihat kepada uh, perkongsian nilai ataupun sejarah pengalaman yang sama antara Malaysia dengan negara-negara yang terlibat dalam pertubuhan tersebut. Jadi contohnya dalam Commonwealth adalah sebuah pertubuhan di mana anggota ni maksudnya ahli lah, siapakah negara-negara yang terlibat dalam Commonwealth, apakah negara-negara yang terlibat, itu anggota dia. Anggotanya adalah negara bekas tanah jajahan dan naungan British. Jadi inilah sejarah yang dikongsi antara negara dalam Commonwealth, iaitu mereka semuanya kebanyakannya pernah dijajah ataupun dinaungi oleh British. Dan dalam Commonwealth juga British juga, England juga sendiri juga terlibat lah. Okay. Jadi mengapakah tertubuhnya Commonwealth ini? Tujuannya ada dua. Yang matlamat dia ada dua. Satu ialah nak membina semangat setiakawan negara anggota. Yang ini kalau kita ingat seperti persatuan juga, kita dapat berkawan dengan orang lain dalam persatuan, dengan murid tingkatan lain dalam persatuan. Jadi di sini samalah juga tujuan dia. Bila ada pertubuhan sebegini, tujuan dia tetapi bukan antara murid, ini adalah antara negara. Jadi dia membina semangat setia kawan negara anggota, dan daripada adanya semangat ini, apakah yang mereka nak capai ialah mereka nak ada kerja sama, mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Maka negara anggota dalam Commonwealth ini mereka boleh saling tolong menolong lah. Ya, saling membantu bila diperlukan. Okay, jadi mari kita lihat apakah peranan ataupun sumbangan Malaysia ataupun pelibatan Malaysia dalam Commonwealth. Okay, yang pertama antaranya yang kita terlibat ialah rancangan Colombo. Colombo ini adalah tempat di Sri Lanka dan tempat diperkenalkan rancangan inilah. Okay. Apakah tujuan rancangan ini? Rancangan ini adalah untuk menangani masalah kemiskinan dalam negara Commonwealth. Okay. Jadi bila diperlukan oleh negara yang belum membangun, kita akan memberi, negara dalam Commonwealth akan memberi bantuan kepada negara yang belum membangun. Okay. Jadi yang seterusnya ialah kerjasama pertahanan. Okay. Jadi semasa negara kita baru merdeka, kita masih lagi memerlukan bantuan daripada British kerana kita masih kurang berpengalaman dalam pentadbiran sendiri dan tidak mempunyai pertahanan yang kuat. Maka kita menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dengan Britain pada tahun 1957. Dan yang seterusnya ialah kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi ini berlaku dengan adanya kita mengenakan kadar cukai yang lebih rendah antara negara Commonwealth supaya perdagangan boleh dijalankan, okay, dengan kos yang lebih rendah lah, antara negara, menggalakkan perdagangan antara negara Commonwealth lah. Ini kadar cukai yang lebih rendah antara negara Commonwealth. Okay. Seterusnya kita lihat adalah dari segi sosial.
Ini yang kita lihat mula-mula tadi lebih kepada sosial dan kemiskinan. Kedua lebih kepada lebih kepada politik, kepertahanan, ketenteraan. Dan yang ketiga tadi kita tengok ekonomi. Dan yang keempat ni balik kepada sosial. Sosial dalam kerjasama dari segi sosial ni salah satunya negara kita. Apabila kita terlibat dalam Commonwealth, kita ada pemimpin yang lantang menyuarakan pendapat mereka tentang sesuatu, dan antaranya kita cuba mempertahankan rakyat di Afrika Selatan dengan melantang menyuarakan penentangan kita tentang dasar apartheid. Apa tu apartheid? Apartheid ini ialah dasar diskriminasi warna kulit di Afrika Selatan. Dasar apartheid ini, apakah contoh-contohnya? Apakah yang berlaku? Bila kita cakap diskriminasi, maksudnya adalah layanan yang tidak adil, berdasarkan kepada sesetengah orang. Jadi di Afrika Selatan, diskriminasi di sini, layanan tidak adil ini diberikan berdasarkan warna kulit. Jadi contohnya di Afrika, orang yang orang Afrika yang berkulit hitam, mereka akan dilayan dengan tidak adil, di mana mereka kena gunakan tandas yang berlainan daripada orang putih. Mereka kalau pergi makan di restoran, dia akan diberikan dia kena makan dalam pinggan yang berlainan dengan orang putih. Sampai ada gambar-gambar yang menunjukkan mereka nak jalan di tangga pun, dia ada tangga yang berlainan yang digunakan oleh orang putih dan orang kulit hitam. Jadi dia ikut warna kulit lah. Jadi, dan dia bahagikan beberapa kategori orang di Afrika Selatan, dan layanan yang berlainan diberikan, dan sampai ke apa tahap dia adalah salah satunya ialah mereka juga tidak dibenarkan mengundi. Jadi memang hak mereka memang telah dirampas daripada mereka. Hak telah diberikan ikut warna kulit lah di Afrika Selatan, dan sememangnya tidak logik lah, dan sememangnya tidak patut berlaku lah selepas pada zaman moden inilah. Jadi yang ini berlaku sebelum tahun 1994, tetapi masa itu pun dah banyak negara dah dapat hak untuk merdeka dan semua itu, dan memang tidak patutlah masih sambung ini diskriminasi sebegini mengikut warna kulit. Jadi negara kita memang menentang dasar apartheid ini, dan akhirnya Afrika Selatan memang dikeluarkan daripada Commonwealth. Tetapi dia bersambung jadi ahli semula pada tahun 1994 lah, apabila dasar apartheid sudah bertamat. Jadi itu adalah usaha negara kita, peranan negara kita. Antara salah satunya kita memang lantang menentang dasar apartheid dalam Commonwealth. Dan kemudiannya ialah terdapat juga mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth yang dinamakan COGM, Commonwealth Head of Government Meeting lah. Jadi COGM ini kita pernah menjadi tuan rumah pada tahun 1989. Apakah tujuan COGM ni? COGM ni untuk membincangkan apa isu antarabangsa lah. Commonwealth ini agak besar lah. Dia adalah sebuah pertubuhan yang terdapat 56 buah negara di dalamnya. Jadi yang akhir sekali kita nampak ada sukan Commonwealth. Sukan Commonwealth ni sukan yang terbesar, kedua terbesar selepas sukan Olimpik, dijalankan 4 tahun sekali, dan negara kita pernah menjadi tuan rumah pada tahun 1998. Jadi itu adalah antara usaha peranan atau sumbangan negara kita dalam Commonwealth. Jadi sekarang kita pergi kepada bahagian latihan. Yang pertama sekali, apakah matlamat penubuhan Commonwealth? Jadi matlamat penubuhan Commonwealth ialah, yang pertama tadi kita ingat dia nak memupuk semangat setia kawan antara negara anggota. Dan yang kedua,
nak mewujudkan, sebab dah ada semangat setia kawan, dia nak mewujudkan kerjasama lah antara negara anggota. Habis. Okay, memang dua sahaja, jadi kita pilih dua lah. Isi sahaja. Seterusnya, jelaskan sumbangan dan penyertaan Malaysia dalam pertubuhan Commonwealth. Sumbangan dan penyertaan Malaysia dalam pertubuhan Commonwealth ialah, antaranya kita nampak tadi, dah banyak kan? Apa sahajalah yang kita ingat. Contohnya ialah menjadi ketua rumah untuk COGM. Ini yang saya masih ingat. Okay. Tuan rumah, tuan rumah untuk COGM pada tahun, kalau boleh ingat tahun, tak ingat tak apa. Okay. Kita cuba pada tahun 1989. Dan apa lagi? Menentang dasar apartheid, iaitu diskriminasi warna kulit di Afrika Selatan. 3 markah dah, sebab yang apartheid 1 markah, dan penjelasan dia 1 markah. Selain itu, apa lagi yang kita terlibat? Sumbangan Malaysia dalam pertubuhan Commonwealth ialah menjadi tuan rumah untuk sukan Commonwealth pada tahun 1998 dan terlibat dalam rancangan Colombo. Rancangan Colombo ini untuk membantu negara anggota yang miskin, kan? Mengatasi masalah kemiskinan. Okay, ayat dia ialah mengatasi masalah kemiskinan di negara anggota. Yang kita agak-agak kita ingat balik ni, kita ingatlah dari segi sosial, politik, ekonomi, kerjasama ekonomi. Yang senang salah satu lagi ialah selain itu kerjasama ekonomi. Merendahkan kadar cukai yang rendah untuk antara negara Commonwealth. Itu antara yang senang lah. Dan ingat sosial ingat menentang dasar apartheid. Dan seterusnya lah. Jadi akhirnya kita lihat mengapakah Malaysia menjalin hubungan baik dengan negara-negara dunia. Jadi yang ini kita boleh guna, tak ada di sini. Kita boleh guna kebat kesan. Sebab mengapakah kata kunci dia. Jadi kita boleh guna kebat kesan. Jadi Malaysia menjalin hubungan baik dengan negara-negara dunia kerana, tapi kalau mengapa kita tukar sikit, kerana dapat menjadikan politik negara stabil. Hal ini kerana dapat mengelakkan campur tangan kuasa asing. Oleh itu, negara berdaulat, contohnya negara kita diiktiraf oleh PBB, ini Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Pertubuhan Antarabangsa mengiktiraf kedaulatan negara kita. Jadi maksudnya itu antaranya lah, bila kita ada hubungan baik dengan negara-negara lain, negara kita diiktiraf, juga di image negara kita akan meningkat dalam mata negara lain, dan kita juga diakui sebagai negara yang berdaulat. Selain jadi kita boleh tambahlah, selain itu Malaysia menjalin hubungan baik dengan negara-negara dunia kerana dapat menjadikan negara aman. Hal ini kerana imej negara
menjadi cemerlang kan. Okay. Jadi kalau kita tulis sampai sini sebenarnya kita dah lebih-lebih lah dah 4 markah ini. Politik stabil 1 markah, mengelakkan campur tangan 1 markah, negara berdaulat, negara kita diiktiraf sudah 4, 5, 6, 7 lah. Jadi kita dah boleh buatlah kesimpulan di sini. Kesimpulannya, politik negara stabil dan negara aman ialah sebab Malaysia menjalin hubungan baik dengan negara-negara dunia. Baik, itu sahaja untuk soalan kebat ini. Okay, jadi nanti cikgu akan share apa kad kebat tersebutlah dalam grup Telegram. Jadi murid-murid boleh rujuk. Okay, jadi itu sahaja untuk perkongsian kita pada malam ini. Semoga dapat dimanfaatkanlah untuk SPM nanti. Jadi sekian, terima kasih.